Subhanallah, tuan-tuan, saya rasa inilah waktunya yang selalu kita akan nampak banyak seruan-seruan untuk kita menjalankan ibadah kurban. Sebab apa? Ini antara ibadah yang sangat digalakkan, sangat-sangat dituntut. Jadi berbicara tentang itu, kita nak bersama dengan satu subhanallah, kita panggil legend lah ya. Dalam dunia dakwah ni, otai lah kan. Datuk Ustaz Kazim Ilyas, apa khabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Legend tu yang mahal tu. Allahu Akbar. Jadi ini kita berbicara tentang jom korban bersama Korban Ikhlas selaku dutanya. Mungkin boleh kongsikan sikit apa yang dimaksudkan dengan apa yang dilaksanakan oleh Korban Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah menghampiri 10 Zulhijjah, kita dah menghampiri tarikh-tarikh untuk kita mengerjakan ibadah korban. Jadi Korban Ikhlas ini telah menganjurkan program korban di Malaysia ini sejak 2014. Dengan lebih 3,000 ekor dan lebih daripada 4,000 ekor binatang korban yang telah dikorbankan untuk 300,000 orang. Itu kita punya sejarah track record kita lah, Korban Ikhlas. Dan pada tahun ini kami menyasarkan untuk mengadakan korban di pedalaman Sabah dan Sarawak. Ya, kita selalu dengar korban di luar negara lah apalah. Kami tak tinggalkan yang di dalam negara ni. Khususnya yang terdapat di kampung Sosonton. Kampung apa? Sosonton. Nak sebut pun Sosonton. Sosonton. Jadi di Sabah, insya-Allah di Sarawak juga kita akan buat, sebab kita tumpukan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah dan Sarawak. Jadi saya mengundang kepada semua sahabat-sahabat untuk sama-sama berkorban untuk kita sama-sama membantu saudara-saudara seagama kita di negeri Sabah dan Sarawak dan juga pedalaman di perkampungan orang-orang asal di belah Semenanjung, insya-Allah. Cukup luar biasa, dan kita sangat faham hari ni Datuk, dan kehidupan hari inilah kan. Ya. Kita ada satu suasana kalau di bahagian bandar dan sebagainya, kadang orang hantar daging korban ni kita macam nak tak nak je terima. Lepas tu banyak sangat peti sejuk penuh. Tapi Datuk, saya pernah lalui satu era lah kehidupan di mana saya nak dapat daging tu sangatlah susah. Jadi bila orang bagi daging tu kita ternanti-nanti. Kalau waktu hari raya korban tu kita memang menunggu sangat, ya Allah adalah orang hantar. Dapatlah rezeki makan dia. Tapi begitu besarnya Islam ni, sangatlah baik, sangatlah sempurna sehingga orang lain pun dapat menikmati rasa daging tu. Jadi mungkin Ustaz Datuk boleh kongsikan, masih ramai lagi ke golongan asnaf kat Malaysia ni tak dapat baik rasa kita daging? Di Korban Ikhlas kita ada satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Iaitu apa? Kita buat di satu kawasan pedalaman. Dia perempuan, anak perempuan, mak bapak tak sihat. Nak ambil daging korban tu dia melalui perjalanan sejauh 6 jam. Jalan kaki. Ya Allah. Jadi datang hanya untuk dapatkan sekilo 2 daging korban. Allah. Jadi pegawai-pegawai daripada Korban Ikhlas menghantar dia naik pacuan 4 roda. Itu pun mengambil masa hampir 2 jam setengah. Bayangkan dia hanya nak dapatkan daging sekilo saja, dia sanggup berjalan berjam-jam. Ini contoh bagaimana kita melayan ataupun kita meraihkan mereka yang kita boleh cakap lah korban dia pun daging je pun itu bagi kita. Kita pun malas nak keluar daging lapah pula, malas. Kita boleh lah setakat makan apa daging rimau menangis batang pinang kan, dapat wok you apa nama wok you. Jadi setengah orang benda tu tak ada nak dapat. Jadi mereka hanya menunggu saat-saat korban begini untuk mereka merasai. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi kampung Sosonton yang kita nak tumpukan pada kali ini. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan nampak satu kampung turun untuk nak dapatkan bekerjasama untuk buat korban. Mereka datang macam-macam bentuk. Malah kalau di Sabah dan Sarawak, orang bukan Islam pun join sekali. Ini yang kehebatan di Sabah dan Sarawak. Boleh dakwah sambil-sambil Datuk Betul. Bukan senang nak bawa daging korban. Yang tak silap saya kita buat 3-4 tahun lepas, binatang korban tu kena naik perahu lagi. Ya, betul. Naik sampan pula pergi hantar kan dalam tu. Jadi ini pengalaman bersama dengan sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak. Dan saya rasa pengalaman di sana cukup menyeronokkan kita sebab orang bukan Islam pun join sekali memasak dan sebagainya. Baik, jadi kita lihat bahawasanya pemberian ataupun perkongsian rezeki untuk ibadah korban ini, selain dapat kita beri kepada asnaf sebagainya, orang lain juga dapat menikmati bagaimana cantiknya Islam ni, bagaimana ini menjadi satu jalan dakwah.
Mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana cara untuk orang ramai untuk turut serta dalam ibadah korban. Ya, dia semua kita guna FB ke, kita guna Instagram ke, kita guna Telegram ke, tuan-tuan boleh hanya type saja Korban Ikhlas. Tuan-tuan juga boleh WhatsAppkan ke 0378906086. Insya-Allah kami akan melayan hanya dengan RM800 satu bahagian untuk di Sabah dan Sarawak, di Semenanjung, RM1,000 di Sarawak dan RM450 kita buat korban di luar negara. Ini antara maklum-maklumannya. Nombor telefon semua dah tertera. Saya rasa sangat mudah hari ini. InsyaAllah ini adalah maklumat-maklumat yang anda boleh rujuk. Ada nombor akaun bank, ada nombor telefon. Yang paling penting sekali Datuk, ambil gambar ni. Ambil gambar. Datuk kena senyum dulu ambil gambar ni. Ambil gambar cepat. Ambil gambar cepat. Datuk ni kongsi. Kita ada laman web ada. Kita ada Telegram channel ada. Kita ada FB Korban Ikhlas. Yang paling penting kita ada itu pertubuhan Korban Ikhlas itu insya-Allah. Tadi dah kalau dah ambil gambar tadi, ibu ayah selalu menonton TV Hijrah ni kan. Ini dari Datuk Kazim tu kata ni boleh turut serta dalam ibadah korban. Kita boleh ajak adik-beradik, anak beranak buat sama-sama, dapatkanlah seekor lembu tu, betul? Yalah, ajak menantu kita, ajak anak kita, anak 5 orang, isteri campur dengan kita dah 7, satu bahagian dah cukup, satu seekor lembu dah cukup. Ya, masya-Allah. Jadi saya rasa kita boleh pakat anak beranak kita. Kalau kita boleh makan di kedai daging yang mahal-mahal, satu hidangan kita boleh makan beribu untuk satu malam, berapa orang yang makan. Bayangkan dengan seekor lembu korban, satu kampung boleh makan. Betapa besarnya pahala orang yang berkorban tadi. Masya-Allah. Tadi macam Datuk kongsikan Korban Ikhlas ni telah menyantuni hampir 300,000 orang. Subhanallah. Selama 9 tahun ni kita buat. Datuk, mungkin di waktu-waktu bulan Zulhijjah ni Datuk kan, kita mungkin nak ambillah juga kefahaman. Kita selalu dengar tapi untuk ingatkan diri kita, apa kelebihan antara bila kita bersedekah atau berkongsi ibadah korban ni? Yang penting sekali bila berkorban itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menaikkan darjat kita. Dan dia merupakan kemudahan tunggangan kita di hari kiamat. Dan kita bila berada dalam bulan Zulhijjah ni sunat kita berpuasa pada 1 sampai 9 yang terawal. Kemudian kita berhari raya pada 10 Zulhijjah. Kemudian kita berkorban. Dan persiapan untuk berkorban tu bermula pada 1 Zulhijjah dah. Kita tengok Haji Yusuf, Haji Talib kita ni, masya-Allah. Kalau kata nak buat korban tu, dia dah simpan dah janggut dia. Dah simpan dah kuku dia. Kenapa? Kerana azam untuk berkorban itu. Nak merasai nikmatnya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita yang berazam nak berkorban, simpan kuku, simpan janggut dan sebagainya, bayangkan seronoknya orang yang menunggu-nunggu saat nak dapat daging korban. Orang yang susah, orang yang memerlukan asnaf dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita merayakan, menyeronokkan, meraihkan dan yang paling penting menyantuni saudara-saudara kita baik di Sabah, di Sarawak ataupun di Semenanjung, atau kalau tuan-tuan nak buat di 4 buah negeri ataupun kawasan di Asia Tenggara ini, di Aceh kita buat, di Kemboja kita buat, di selatan Filipina kita buat, begitu juga di Thailand kita buat. Jadi 4 tempat ini kita buat di luar negara. Tetapi pengkhususan keutamaan yang kita target ialah sahabat-sahabat kita di pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga orang-orang asal di Semenanjung Malaysia, insya-Allah. Cukup luar biasa, masya-Allah. Ini adalah peluang yang sangat penting. Mari kita rebut bersama-sama. Kot barangkali ialah kata saya dah buat ibadah korban, tak salah kalau buat 3-4 ekor lagi, 3-4 bahagian lagi Datuk kan. Masya-Allah, lagi banyak untuk kita kongsikan. Jadi Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian di malam ini. Mudah-mudahan jadi asbab kepada semua untuk terus tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah korban. Insya-Allah tahniah kepada Korban Ikhlas. Mudah-mudahan menjadi asbab juga ibadah korban rakyat Malaysia diterima, insya-Allah, yang menyertai bersama. Kita akan bereaksi kembali lagi lepas ini, insya-Allah.